Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Ustaz Mi di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Pada kali ini Ustaz Mi bersama dengan geng Budak Temenggung, yang pada kali ini pelajar perempuan daripada 1KA SMK Temenggung Kati Kuala Kangsar akan bersama-sama Ustaz Mi akan menerangkan kepada anda semua tentang sunat ab'ad. Seperti mana yang kita tahu, di dalam solat ada dua jenis sunat. Yang pertama sunat ab'ad, satu lagi sunat hayat. Okey, sunat ab'ad ialah amalan sunat yang sangat dituntut di dalam solat. Jika tertinggal secara sengaja ataupun tidak sengaja, disunatkan. Okey, disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Ustaz Mi ulang, sunat ab'ad ialah amalan sunat yang sangat dituntut di dalam solat. Jika tertinggal secara sengaja, memang tak nak buat, ataupun tidak sengaja, contohnya terlupa, maka disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Macam mana nak buat sujud sahwi tu Ustaz? Nanti Ustaz Mi akan terangkan pada video yang lain. Sebab pada video ini Ustaz Mi bersama dengan pelajar-pelajar Ustaz Mi akan menerangkan anda semua tentang sunat ab'ad saja. Apa beza pula sunat ab'ad dengan sunat hayat? Sunat hayat pula ialah amalan sunat di dalam solat. Jika ditinggalkan secara sengaja, memang tak nak buat, ataupun terlupa, iaitu tidak sengaja, terlupa, maka beza dengan sunat ab'ad ialah tidak dituntut ataupun tidak disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Itulah beza dia. Sunat ab'ad, kalau kita terlupa, kita disunatkan untuk buat sujud sahwi. Kalau sunat hayat, kalau terlupa ke, sengaja nak tinggal ke, tidak disunatkan untuk buat sujud sahwi. Itulah bezanya. Baik, sekarang Ustaz Mi akan bersama-sama dengan pelajar Ustaz Mi akan bersama-sama menerangkan kepada anda semua tentang sunat ab'ad. Jom kita zas dulu siapakah pelakon pada kali ini dan lihat bagaimana lakonannya, dan kita terus telusuri apa yang ada di dalam sunat ab'ad. Jom zas. Sekejap, aku nak tanya. Sunat ab'ad ada berapa perkara? Sunat ab'ad ada 7 perkara. Oh, salah satu kan? Ya, aku akan try. First sekali, kita mesti duduk tahiyat awal. Lepas tu membaca tahiyat awal. Yang ketiga, salawat kepada Nabi Muhammad SAW selepas tahiyat awal. Dah tengok video pertama tadi? Macam mana? Okey tak? Okey. Okey. Video tadi, salah seorang pelajar telah bagi tahu kepada kawan dia bahawa di dalam sunat ab'ad ada 7 perkara. Dan disenaraikan 3 perkara yang pertama, iaitu pada bahagian yang pertama di dalam sunat ab'ad ini, iaitu mengenai tahiyat awal. Apa dia? Yang pertama, duduk tahiyat awal, dia beritahu tadi. Kemudian yang kedua, membaca tahiyat awal. Kemudian yang ketiga, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW selepas membaca tahiyat awal. Baiklah, sekarang Ustaz Mi akan bacakan kepada anda semua tahiyat awal. Jom kita sama-sama baca dan sama-sama kita perhatikan pada paparan yang Ustaz Mi paparkan ini, iaitu bacaan tahiyat awal. Dan Ustaz Mi akan bagi tahu tahiyat awal sampai mana yang sebenarnya, dan selepas itu kita membaca selawat, juga dipanggil sebagai sunat ab'ad. Baik, sekarang Ustaz Mi akan bacakan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, itu dipanggil bacaan tahiyat awal. Start daripada at-tahiyya
sampai kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu dipanggil tahiyat awal. Sampai syahadah itu titik, itu dipanggil tahiyat awal. Itu sepakat ulama di dalam mazhab Syafi'i. Tahiyat awal. Okey, dipanggil sunat ab'ad. Lepas kita duduk tu sunat ab'ad. Membaca daripada at-tahiyatul mubarakatus salawat sampai syahadah tadi. Kan? Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, titik. Berhenti dekat tu. Itu dipanggil sunat ab'ad yang kedua. Dan sunat ab'ad yang ketiga apabila kita menyambung Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Nak bubuh Sayyidina pun boleh, tak nak bubuh Sayyidina pun boleh, tak ada masalah. Selesai. Sekarang jom kita tengok apa lagi yang berbaki di dalam sunat ab'ad. Ada 4 lagi kan? 3 dah disebut, ada 4 lagi. Jom kita tengok video seterusnya. Zas. Okey, sekejap. Aku lupa lah. Okey, yang keempat, selawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW selepas tahiyat akhir pula. Oh, cik tak? Macam ni cara bacanya. Wala ali Muhammad. Itu saja. Oh. Betul? Okey. Alhamdulillah. Pelajar Ustaz dah terangkan tentang bahagian yang kedua di dalam sunat ab'ad, menjadikan pada perkara yang keempat. Perkara pertama dalam sunat ab'ad ialah duduk tahiyat awal, Ustaz ulang. Kemudian yang kedua, membaca tahiyat awal. Kemudian yang ketiga, selawat ke atas Nabi Muhammad SAW selepas membaca tahiyat awal. Sekarang kita masuk yang keempat. Yang keempat ni pula di dalam tahiyat akhir. Apa dia? Berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW di dalam tahiyat akhir dengan menyebut Allah, dengan menyebut wa ala ali Muhammad. Boleh juga kita sebut wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh tambah, tak ada masalah. Itulah dia pada bahagian yang kedua. Bahagian pertama tahiyat awal ada 3, kemudian bahagian kedua ada 1, iaitu di dalam tahiyat akhir kita kena menyebut wa ala ali Muhammad ataupun wa ala ali Sayyidina Muhammad selepas kita membaca tahiyat. Okey, sampai at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah sampai syahadah syahadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad tu. Wa ala ali Muhammad itulah dipanggil sunat ab'ad di dalam tahiyat akhir. Jadi kalau kita dah baca, maknanya kita telah melaksanakan sunat ab'ad. Harap jelas. Dan inilah amalan yang dituntut, yang kalau kita tinggalkan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Baiklah, sekarang kita tengok video seterusnya. Kita masih berbaki, ada 3 lagi. Apakah 3 perkara itu di dalam sunat ab'ad? Jom kita teruskan dengan lakonan daripada geng Budak Temenggung. Tahu tak? Jap ya, aku nak pergi dulu lah. Kita tahan ni. Okay, jumpa lagi. Bye. Kau tahu tak, kalau setiap kali kita solat subuh tu kita diwajibkan untuk baca doa kunut. Okay, kalau nak jelas sangat benda tu. Hey, korang. Korang lagi mana? Kau nak pergi surau. Oh, surau. Solat? Kau nak baca pasal apa tadi? Kita pasal sunat ab'ad. Kita apa nak faham sangat tadi yang Ustaz ajar. Nak minta Iqbal tolong terangkan. So, Iqbal dah terangkan ni sampai dalam berapa? Sampai kat doa kunut. So, kamu dah tahu kisah doa kunut? Belum lagi. Apa yang kamu tahu kisah doa kunut? Yang aku faham, doa kunut tu ada 2 jenis kan? Satu, kunut panjang. Lagi satu, kunut pendek. Ada kunut ke macam tu? Yang aku faham, kunut panjang tu kunut. Yang kunut pendek tu kunut. Hai, ada pula.
Pandai juga. Di dalam video tadi, kita dapat tengok dua kesalahan dalam lakonan tersebut ataupun salah info yang diberikan oleh pelakon-pelakon geng Budak Temenggung tadi. Apa dia? Yang pertama salahnya ialah yang mula-mula tadi. Apa dia kata? Hang tahu tak? Kalau kita solat subuh, kita diwajibkan untuk baca doa kunut. Salah tu. Bukan diwajibkan, disunatkan. Disunatkan untuk membaca doa kunut. Dan membaca doa kunut dalam solat subuh itu adalah sunat ab'ad yang kelima. Yang itu silap. Dan kalau diwajibkan, dia akan menyebabkan tidak sah solat. Tu bahaya tu. Kalau sunat, dalam sunat abad sendiri, kalau kita sengaja meninggalkan ataupun kita tidak sengaja meninggalkan, kita disunatkan pula untuk melakukan sujud sahwi. Tapi kalau kita terlupa dan kita tak nak baca, habis-habis bagi salam terlupa, baru teringat nak sujud sahwi, macam mana solat kita? Solat kita sah. Sebab sujud sahwi tu pun sunat. Dia bukan wajib. Jadi sujud sahwi itu sunat. Kalau kita terlupa ataupun kita tak nak baca pun, tetap hukumnya sah solat kita. Itu yang pertama di dalam sketsa Panggung Temenggung tadi. Okey, yang kedua, yang ni lawak. Apa dia kata? Kunut ni ada dua jenis. Satu kunut pendek, satu kunut panjang. Kunut pendek kunut, kunut panjang kunut. Ada pula macam tu. Jangan buat ajaran sesat dalam agama. Salah tu. Yang ada dalam agama bacaan doa kunut. Tak ada kunut panjang, kunut pendek. Itu semua salah. Jadi yang kelima apa dia? Yang kelima, sunat ab'ad yang kelima ialah membaca doa kunut dalam waktu subuh ataupun pada solat subuh. Okey, kita tengok video seterusnya daripada geng Budak Temenggung tentang perkara yang ke-6 dan juga yang ke-7, perkara sunat ab'ad dalam solat. Jom kita zas. Kau tahu tak kalau setiap kali kita baca doa kunut kita kena berdiri? Yang tu mestilah aku tahu. Sebab dari satu pun dah belajar benda tu. Lepas tu yang terakhir lah, kira ni yang last lah. Kita kena selawat kepada Nabi dan kepada Nabi dan keluarga waktu doa kunut. Alhamdulillah, selesailah sudah perkara yang ke-6 dan yang ke-7, sunat ab'ad di dalam solat. Apa dia tadi? Yang disebut sebagaimana yang disebut oleh pelakon di dalam sketsa Panggung Temenggung tadi, iaitu yang ke-6 berdiri ketika membaca doa kunut, dan yang ke-7 iaitu selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga baginda di dalam doa kunut. Jadi, apakah cara bacaan doa kunut? Itu pula tanda tanyanya. Okey. Sekarang tengok di paparan sebelah. Okey, tengok di paparan sebelah. Ustaz Mi dah letakkan paparan ini. Dan sama-sama kita baca doa kunut bersama-sama. Boleh? Boleh tak? Okey, boleh. Dah sedia? Okey, dah sedia dah. Okey. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Doa kunut. Bukan kunut panjang, kunut pendek ya. Ni cara bacaan dia. Sama-sama kita baca. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت
wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Itu bacaan penuh doa kunut. Okey, ingat bahagian yang ketiga ni ada 3 bahagian sunat ab'ad dalam doa kunut. Bahagian yang pertama ialah membaca doa kunut. Bahagian yang kedua ialah berdiri ketika membaca doa kunut. Yang ketiga iaitu selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda di dalam doa kunut. Ada 3. Okey. Jadi yang kelima, keenam dan ketujuh. Ini bahagian doa kunut. Okey. Sekarang Ustaz Mi akan bagi tahu kepada anda semua tentang yang dikatakan solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda itu di mana letaknya. Okey, tengok di paparan. Okey, di sini letaknya. Iaitu di mana? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tu dia. Itulah tempatnya yang dipanggil sunat ab'ad yang ketujuh, iaitu selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas saja kita habis wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Titik. Sampai situ doa kunutnya. Kemudian kita sambung. Sambung wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu dipanggil sunat ab'ad yang ketujuh, iaitu selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Yang terakhir, video yang terakhir daripada geng Budak Temenggung, iaitu cara bacaan doa kunut. Mari kita tengok betul tak bacaannya ni. Kadang-kadang dia bukan betul sangat pun. Jomlah kita zas. Belajar. Tahulah yang faham tu je kunut yang kunut. Okey. Apa kata? Aku terangkan kau cara bacaan doa kunut. Aku tak tahu baca tak sah. Okey, boleh? Okey. Yang pertama. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima afait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yazillu man walayk wa la ya'izzu man alayk falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Macam tu. Macam mana? Dah dengar dah tadi. Dia ngajar kawan dia membaca doa kunut. Kawan yang tak tahu tadi, yang kata kunut tu ada 2 jenis, kunut panjang, kunut pendek. Kunut panjang, kunut. Kunut pendek, kunut. Aduh. Okey. Lalu kawan dia pun ajar. Dah dengar dah tadi kan? Betul ke baca tu macam tu? Ya, ada salah. Yang Ustaz Mi kesan lah. Kalau adik-adik kesan, bolehlah tak komen kat bawah ni pula. Mana salahnya pula. Okey. Yang pertama dia membaca wala ya'izzuman alait. Sepatutnya dia membaca wala ya'izzuman adait. Betul tak? Betul macam tu. Kemudian yang kedua, selepas wala ya'izzuman adait, sepatutnya dia membaca tabarakta rabbana wa ta'alait. Dia tak baca tu, dia tinggal. Dia tinggal, dia terus baca falakal hamdu ala ma qadait. Dah tak sempurna doa kunutnya. Kan? Okey. Yang ketiga, dia membaca selawat kepada Nabi sahaja. Ingat ya, selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga baginda di dalam doa kunut. Ketika membaca doa kunut adalah sunat ab'ad.
Dia salah apa? Dia baca sampai wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, sampai situ. Dia tak sambung wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang wa ala alihi wa sahbihi wasallam dia tak baca. Jadi tak lengkap lah sunat abad yang ke-7 tu. Tak apalah, 3 perkara yang Ustaz Mi kesan lah. Kalau adik-adik dapat kesan yang lain, tulis komen kat bawah ni. Mungkin sama-sama kita boleh belajar. Apapun, kita perbaiki apa yang kita salah dari semasa ke semasa, supaya kita dapat beribadat kepada Allah lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, Ustaz Mi dah sampai kepada penghujungnya, dan Ustaz Mi nak simpulkan bahawa sunat abad ada 7 perkara. Daripada 7 perkara ini ada 3 bahagian untuk menyenangkan kita mengingatnya, iaitu bahagian pertama ada 3, iaitu bahagian tahiyat awal. Nombor 1, bahagian tahiyat awal ialah duduk ketika membaca tahiyat awal. Nombor 2, membaca tahiyat awal. Nombor 3, membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW selepas tahiyat awal. Nombor 4, tahiyat akhir. Bahagian tahiyat akhir. Apa dia? Nombor 4 ialah membaca solawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW selepas tahiyat akhir. Nombor 5, kita dah masuk 5, 6, 7 ni, ada 3 lagi tu, itu bahagian kunut. Nombor 5 ialah membaca doa kunut pada waktu subuh, iaitu pada waktu solat subuh. Kemudian yang keenam ialah berdiri ketika membaca doa kunut. Dan yang terakhir, yang ketujuh, solawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga baginda ketika membaca doa kunut. Yang 4 yang terakhir tadi yang Ustaz Mi terangkan. Jadi lengkaplah 7 perkara sunat abad yang kalau kita tertinggal kerana lupa ataupun sengaja memang tak nak baca, maka kita disunatkan untuk membuat sujud sahwi. Macam mana buat sujud sahwi? Tunggu video Ustaz Mi yang akan datang, insya-Allah. Jadi setakat ni dulu, mudah-mudahan manfaat dan adik-adik boleh tengok lagi video ni berulang-ulang supaya lebih faham, insya-Allah. Wallahu alam. Jumpa lagi adik-adik dan semua yang melihat video ini. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye. ولا يعز من علي فلك الحمد على ما قضيت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد. Macam tu.